Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi dengan saya Nazri Kahar dari World Trade Center Kuala Lumpur. Semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah pun mengumumkan beberapa kelonggaran diberikan kepada mereka yang sudah pun lengkap 2 dos vaksin yang diberikan kepada mereka, sama ada vaksin AstraZeneca, Pfizer ataupun Sinovac. Dan jika mereka sudah melebihi waktu yang ditentukan, iaitu lebih 2 minggu bagi AstraZeneca dan beberapa hari lagi bagi kelompok yang menerima 1 dos itu, maka mereka boleh melakukan beberapa aktiviti sosial untuk mereka yang tinggal di negeri-negeri fasa kedua, dan juga beberapa kelonggaran sedikit diberikan kepada mereka yang tinggal ataupun rakyat yang tinggal di kawasan ataupun di negeri yang masih dalam fasa 1. Jadi yang menimbulkan sedikit kelegaan dan reaksi segera diberikan oleh masyarakat semalam. Tetapi ramai masih menunggu apakah kelonggaran yang boleh diberikan oleh pihak kerajaan kepada sektor ekonomi dan juga sektor komersial. Kerana ini juga menjadi penentu bagaimana negara dapat bergerak ke program pemulihan negara ataupun PPN dengan lebih tersusun dan juga berhati-hati, kerana sektor ekonomi dan juga sektor komersial merupakan nadi utama negara untuk memastikan kesejahteraan rakyat dapat dibela. Selepas beberapa bulan ini kita terperap ataupun dikenakan lockdown untuk tinggal di rumah untuk memastikan sektor ataupun pandemik COVID-19 dapat dilandaikan. Jadi di talian melalui Skype pada malam ini, saya akan melihat apakah kelonggaran ataupun perkara yang perlu dilihat secara lebih serius oleh pihak kerajaan dan juga mereka yang terlibat untuk memastikan sektor ekonomi akan segera pulih dan juga dapat berdaya saing, dan kita dapat keluar daripada kelompok ataupun kemelut yang kita hadapi pada ketika ini. Jadi di talian melalui Skype pada malam ini, saya bersama Profesor Tan Sri Datuk Seri Dr. Noor Azlan Ghazali, pengurusi eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun EAC. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Haji Nazri, apa khabar? Terima kasih Prof kerana sudi bersama kami. Pastinya banyak perkara yang ingin kami korek ataupun dapatkan reaksi daripada Prof, kerana Prof saban hari bermesyuarat, melakukan engagement dengan stakeholders ataupun pemegang taruh, kerana waktu sekarang begitu kritikal untuk melihat bagaimana sektor ekonomi dapat dipulihkan segera selepas beberapa bulan kita diminta untuk lockdown. Jadi dengan pengumuman semalam sedikit sebanyak dari aktiviti sosial, adakah kita menjangkakan kerajaan akan melakukan sedikit pengubahsuaian ataupun membuka sedikit ruang ekonomi untuk sektor komersial dan juga industri ya, ataupun AKS yang menunggu-nunggu bilakah mereka dibenarkan untuk beroperasi mengikut SOP ataupun ketentuan yang dilakukan oleh pihak kerajaan, Prof? Terima kasih Haji Nazri. Mengikut beberapa perbincangan yang saya sertai, saya percaya akan ada pengumuman yang mungkin akan lebih menyentuh ataupun meluas dalam konteks sektor ekonomi. Dan seperti sebenarnya dalam pengumuman khas malam, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada menyebut di hujungnya bahawa dalam masa terdekat akan ada pengumuman tentang sektor ekonomi juga. Jadi kita mengharapkanlah agar perkara-perkara yang disuarakan, yang disampaikan melalui pelbagai saluran akan dapat kita tangani. Prof, dari aspek ekonomi, selepas kita melihat penguncupan yang amat ketara sepanjang 5 bulan kebelakangan ini dan juga angka-angka statistik terkini yang dikongsikan oleh Jabatan Statistik Negara, adakah Prof merasakan kerajaan perlu dinamik? Kerajaan perlu lebih pragmatis dalam melihat secara serius kesan yang amat serius dihadapi oleh kelompok industri dan juga komersial. Jadi mengapa ini perlu diberi perhatian, dan dengan data dan juga penunjuk-penunjuk ekonomi yang kita dapat saban hari itu perlu dijadikan indikator, dalam masa yang sama fakta-fakta kesihatan awam juga perlu kita mengambil kira supaya kita mendapat jalan tengah dan juga membuka dengan berhati-hati. Dalam masa yang sama kita mampu memulihkan lebih awal ekonomi kita ini. Ya, tadi Haji ada sebut bahawa keadaan agak terdesak dan runcing lah ya. Setelah sekian lama banyak sektor-sektor ekonomi
ditutup, pastinya dia ada kesan rentetan dia. Betul. Maksudnya bila mana perniagaan tidak boleh dibuka, berarti dia akan memberi kesan kepada pendapatan dan juga pekerjaan. Dan hari ini umpamanya Jabatan Statistik melaporkan peningkatan di dalam kadar pengangguran. Hari ini diumumkan iaitu pada bulan 5 yang lepas 4.5%, yang baru dilaporkan adalah 4.8%. Jadi berarti kita memang nampak direct impact lah kesan-kesan ini ke atas pekerjaan. Dan pada minggu yang lepas, Jabatan Statistik juga telah melaporkan survey ataupun household income survey lah. Maksudnya mudahnya bila mana perkara ini berlaku, akhirnya dia akan menjejaskan pendapatan rakyat. Ini satu perkara yang amat penting untuk diberi perhatian. Dalam laporan tersebut, sekitar 3.1 juta isi rumah daripada 7.6 juta isi rumah, iaitu lebih kurang 41%. Pada tahun 2020, pendapatan mereka telah menurun. Jadi berarti bila kita kata menurun, dia ada dua jenis. Satu, menurun tetapi di dalam kategori yang sama. Satu lagi, menurun dan pergi kepada kategori yang lebih rendah. Jadi umumnya memang kita tahu bahawa dia akan memberi kesan yang besar ke atas kualiti kehidupan rakyat. Dan sebab itu penting kita memastikan bahawa kita mencari jalan untuk membuka semula sektor-sektor ekonomi kita, dan seperti yang Haji sebut, mestilah tertakluk kepada SOP dan kita buat secara sebaik mungkin, secara berhemah. Jadi dalam konteks ini yang penting, kerana pelan pemulihan negara, memang kita tahu bahawa pelan ini dibuat dalam konteks ekonomi dan prestasi dan juga keadaan pandemik COVID yang tidak menentu. Jadi berarti kita mesti ada sifat yang dinamik. Perubahan itu bukanlah membayangkan kerajaan tak tahu, tetapi perubahan-perubahan itu adalah mengambil kira faktor-faktor terkini dalam pandemik dan juga suasana ekonomi. Jadi memang kita haraplah sekiranya sektor ini dibuka, maka dia akan mewujudkan sedikit kelegaan. Tapi kita harus ingat bahawa mau atau tidak, tetap akan ada scaring lah, calaran, maksudnya calar ke atas ekonomi itu. Dan pastinya kita juga tahu bahawa pertumbuhan ekonomi negara pada tahun 2021, dahulunya masa kita nak masuk tahun 2021, kita menjangkakan pertumbuhan 6.5% begitu. Tapi yang terkini IMF umpamanya telah pun revise it downward kepada 4.7-4.8% begitu. Jadi amat penting dalam pelbagai sesi yang pejabat saya adakan, we met all, Haji Nazri, kita bertemu sekali lagi. Saya nak maklumkan bahawa engagement itu dilakukan secara berterusan. Pejabat kami basically bertemu dan mengadakan libat urus dengan syarikat gergasi, syarikat-syarikat multinasional daripada luar negara, sampailah kepada penjaja-penjaja kecil di bawah sana. Dalam semua sektor pembinaan, kepada sektor perkhidmatan profesional, dengan pelabuhan, dengan sektor penerbangan, we met cabin crew, we met pilots, kita bertemu dengan industri kecil, sederhana dan sebagainya. Jadi rata-rata memang telah menyampaikan bahawa keperluan untuk kerajaan mempertimbangkan pembukaan ini adalah satu perkara yang bagi saya nombor satu lah sekarang. Okey. Selepas engagement ataupun sesi libat urus dengan semua pemegang taruh dari semua sektor ekonomi, adakah Prof merasakan inilah masanya kerajaan mendengar dan serius untuk membuka sektor ini mengikut, saya rasa bukan hampir semua sektor terlibat dan ada skarnya ataupun ada kesan yang mendalam. Jadi adakah wajar kita membezakan lagi sektor esensial bukan esensial pada ketika ini? Ya, dalam beberapa perbincangan ini pandangan saya dan juga mungkin apa yang saya dengar daripada kepimpinan negara, bahawa kita menyadari keputusan yang di awal dahulu dalam keadaan yang begitu genting di peringkat awal dahulu, bila kita meletakkan sektor essential, non-essential, sememangnya bagi saya lah begitu rumit dan very complex, susah sebenarnya untuk kita memastikan betul-betul yang mana essential, yang mana tidak. Jadi ada banyak dimensi, mungkin tidak essential kepada orang
pertama tetapi essential kepada orang lain. Jadi saya dapati dalam beberapa perbincangan kita telah mula memberi ruang, mempertimbangkan kaedah yang mungkin lebih luas, maksudnya tidak terus classify essential atau tidak. Jadi umpamanya dalam beberapa perbincangan yang saya hadir, pertimbangan untuk pembukaan secara yang lebih menyeluruh melibatkan rantaian bekalan ataupun the supply chain lah, supaya satu sektor itu dapat berfungsi, sudah pun mula mendapat pertimbangan yang agak baik. Jadi berarti the best ialah sebaiknya kita pun sedia maklum semua buka, tetapi kita mungkin boleh bermula dengan melihat kepada rantaian ini. Kalau saya bagi contoh lah, umpamanya dalam konteks pembinaan katakan, kita bukan hanya bercakap tentang kontraktor yang berada di tapak pembinaan, kita juga bercakap tentang perunding kejuruteraan, kita bercakap tentang pembekalan bahan, tentang arkitek, tentang surveyor dan sebagainya. Jadi rantaian itu panjang. Kalau kita kata boleh buka tapak pembinaan tetapi bekalan pasir dan simen tak boleh sampai, ataupun perunding kejuruteraan tidak dapat buka pejabat mereka, maka hasrat kita untuk membuka sektor pembinaan ini tidak akan tercapai. Jadi penting sekali kita melihat secara yang lebih menyeluruh, dan bukan saja dalam sektor ini, malahan juga dalam sektor pembuatan pun begitu juga. Jadi pada pandangan saya, mungkin saya agak peribadi di sini, it's time for us untuk keluar daripada essential non-essential ini. Dan tapi bukan berartinya kita keluar tanpa perancangan. Kita mesti buat secara sistematik, kita ada syarat-syaratnya. Sebagai contoh lah saya bagi. Sebagai contoh, kita mungkin boleh memastikan pembukaan itu disandarkan kepada pekerja-pekerja yang telah pun mempunyai vaksin yang lengkap. Jadi mungkin peratus-peratus tertentu itu boleh digunakan sebagai sandaran untuk membuka operasi perniagaan regardless whether dia essential ataupun tidak. Dari aspek pematuhan ataupun penetapan SOP, ini juga menjadi perdebatan pihak ekonomi ataupun industri dan juga IKS misalnya. Kerana apabila keputusan tidak tetap ataupun tidak menentu, ia memberi kesan kepada operasi, sama ada mereka yang dibenarkan beroperasi sebelum ini ataupun ketika ini, ataupun yang ingin memula membuka operasi. Kerana jika tidak ada ketetapan dan juga cara penetapan SOP yang benar-benar ada koordinasi, saya merujuk kepada koordinasi di peringkat persekutuan, daripada peringkat industri ataupun kementerian yang terlibat, bagi pemegang taruh di peringkat negeri ataupun pemegang taruh di peringkat daerah, kerana ini penting sampai ke pihak berkuasa tempatan. Jadi bagaimana penetapan SOP ini, sekali lagi kita tidak mengulangi kesilapan cara kita melihat pandemik ini dari aspek ekonomi sejak setahun lebih yang lalu. Ya, sebenarnya sekali lagi penentuan SOP ini pada hemat saya mesti mempunyai kerangka yang jelas. Ya, umpamanya kita harus melihat kepada SOP yang berteraskan prinsipal. Maksudnya umpamanya penjarakan, pemakaian pelitup muka, face mask, dan juga beberapa perkara-perkara yang prinsipal sifatnya, tidak terlalu crowded dalam satu tempat. Tapi kadang-kadang kita lihat ada SOP-SOP yang bersifat terlalu micro operational. Jadi ini yang menjadi isu. Bagi saya penting untuk pasukan yang memutuskan SOP ini berteraskan kepada prinsipal. Dia lebih mudah difahami dan tidak terdedah kepada interpretasi yang subjektif lah. Saya ambil contoh lah umpamanya kan. Kadang-kadang baru-baru ni dibenarkan, ada negeri yang dibenarkan gunting rambut. Tetapi come to certain point, dia kata tak boleh cukur. Jadi bagi saya antara gunting rambut dengan cukur tu dah dekat sangat lah tu. Jadi very micro operational. Kadang-kadang kita lihat setengahnya mungkin tidak commercially viable ataupun realistik. Umpamanya bukan mudah untuk sektor perkilangan
buka dan tutup begitu, kerana mereka memerlukan jentera yang mungkin pemanasannya pun kena ada warming up tertentu dan sebagainya. Jadi berarti itu pertama sekali. Keduanya ialah libat urus. Saya difahamkan bahawa berlaku libat urus, tetapi kadang-kala pandangan yang disuarakan oleh pihak industri itu akhirnya tidak berjaya diterjemahkan seperti yang diharapkan. Jadi isu SOP ini adalah juga antara isu utama yang sering saya dengar daripada semua sektor utama, sektor retail umpamanya, ya, bila kita berbincang dengan kumpulan pasaraya, bila kita berbincang dengan sektor-sektor perkhidmatan profesional dan sebagainya. Kalau kita ambil contoh, saya nak guna sebab pembinaan ini mudah untuk kita bayangkan. Peralatan-peralatan untuk arkitek dan juga untuk jurutaperunding, mereka menggunakan alat-alat yang canggih. Alat-alat itu berada di pejabat. Printer mereka besar, bukan macam printer di rumah kita. Jadi printer mereka adalah precision printer. Jadi kalau pejabat tidak boleh buka, maka mereka tidak boleh beroperasi. Jadi, dan satu lagi yang tadi juga sebut tentang enforcement tadi. Kita faham dan kita amat rasakan penting untuk ada penguatkuasaan, memastikan bahawa sektor-sektor yang dibenarkan buka, contohnya dalam kilang-kilang yang dibenarkan buka, mereka mematuhi syarat-syarat dan juga SOP yang telah diberikan. Tapi namun demikian, kita perlu ada penyelarasan, dan perkara ini telah kita angkat kepada pihak yang lebih tinggi, bahawa penyelarasan kerana melibat pelbagai agensi. Kita ada immigration, kita ada pihak berkuasa tempatan, kita ada MITI, kita ada polis diraja Malaysia dan sebagainya. Jadi industri memaklumkan sekiranya pemantauan ini tidak diselaraskan, maka kita akan dapat pertendihan. Some of them were telling me that dalam satu hari ada 2-3 lawatan. Jadi kerja dia menerima penguatkuasaan saja. Dan kadang-kadang terjemahan tarifan itu juga berbeza-beza. Jadi penting, dan saya percaya dalam konteks ini maklumat ini telah pun diangkat dan pihak kerajaan akan menyelaraskan dan memastikan SOP ini dia viable, dia realistik, dan juga pemantauan itu dapat dibuat dengan lebih kemas dan teratur. Okey, saya seronok apabila Prof mengatakan bahawa antara indikator baru yang perlu dipertimbangkan oleh pihak berkenaan ataupun pihak kerajaan untuk membuka sektor adalah peratusan vaksinasi. Mengapa tidak ini dijadikan sebagai satu indikator utama? Kalau pihak industri ataupun komersial boleh menyegerakan ataupun menjadikan mereka motivasi kepada mereka untuk membuka jika peratusan yang sudah pun lengkap vaksinasi di kalangan pekerja mereka melebihi 70% ataupun ada benchmark yang tertentu ditentukan oleh KKM misalnya, kita rasa itu lebih adil kepada mereka kerana mereka akan melindungi pekerja, mereka akan melindungi keluarga pekerja dan menjadikan tempat kerja sebagai satu tempat yang selamat. Pandangan Prof tentang itu? Memang ada pandangan yang sedemikian, dan saya sekali lagi menyatakan bahawa banyak perkara yang disebut oleh masyarakat, mungkin many people got many ideas out there, dan perkara ini dibincangkan, dan saya juga merasakan bahawa kerana untuk kita menentukan indikator yang tepat itu agak mungkin setepatnya agak susah. Jadi tapi kita mesti melihat kepada sesuatu yang realistik sifatnya. Kalau umpamanya pada mula dahulu kita kata nilai ambang ialah 4,000 kes sehari. Obviously it is not meaningful anymore. Ya, jadi berarti itu mungkin tidak menepati, dan kemudian kita go kepada negeri-negeri. Dan again, di negeri juga saya ada bertemu dengan syarikat-syarikat otomotif. We engage all, BMW, Mercedes dan sebagainya, semua kita dah bertemu. Jadi some of them melalui program PIKAS yang dikendalikan oleh MITI untuk sektor perkilangan, ya, untuk vaksin mereka, some of them mengatakan bahawa kadar vaksinasi mereka telah mencecah mungkin 80-90%. They spend their money untuk tujuan ini. Yeah. Tetapi bila mana kilang itu berada dalam negeri Selangor umpamanya, negeri Selangor masih lagi fasa 1. Jadi berarti kalau kita nak menunggu Selangor, kita akan menyebabkan kelewatan dalam pembukaan kilang ini.
Ini sometimes kita kata don't let the slowest wagon to determine the speed of convoy. Maksudnya ini macam orang nak pergi meminang lah. Pergi 5-6 kereta, lepas tu semua tunggu kereta yang paling lewat tu yang tentu bila nak bergerak. Jadi tak boleh begitu. We have to be creative dan efektif dalam konteks pembukaan ini. Dan saya percaya the spirit to lihat kepada vaksin. Sebab pada pandangan saya lah hari ini kadar vaksin itu yang paling kritikal sekali. Dan kita bersyukur, Alhamdulillah, kita semua sedia maklum, kita juga harus berterima kasih kepada kerajaan dan kementerian-kementerian yang bertanggungjawab. Kadar pemberian vaksin kita sebenarnya kadar harian kita begitu tinggi. Kita pernah mencecah lebih daripada 500,000 sehari. Dan saya difahamkan bahawa sekitar bulan 10 mungkin kita akan dapat herd herd immunity yang baik. Sehingga kini pun kalau mengikut vaksin, kalau yang lengkap 37.5% dan satu dos 67%. Jadi kita kena push this one. Dan saya dengar bahawa YBKJ dan pasukannya is pushing this hard in all means lah. Saya tengok ada pemberian vaksin untuk sektor pembinaan, pemberian vaksin untuk sektor retail, pemberian vaksin untuk sektor perkilangan. Jadi kita kena tingkatkan dan insya-Allah bila mana kadar vaksin ini lebih baik, itu seharusnya menjadi satu indikator penting di samping juga kesediaan ataupun tekanan ke atas sistem kesihatan kita dapat dikawal. Dan kita tidak ada crowded dekat hospital, kemudahan-kemudahan di ICU pun masih ada. Jadi saya kira allow the government, saya percaya semua yang terlibat di dalam pembentukan polisi ini menilai semua aspek-aspek ini. Namun kita kena menyampaikan kerana industri itu agak tertunggu-tunggu dan insya-Allah mungkin dalam masa terdekat kita akan dengar beberapa pengumuman yang bersifat begini. Prof, untuk memberi keadilan kepada penggiat industri mereka yang melakukan perniagaan di Lembah Kelang, kerana Lembah Kelang merupakan nadi utama KDNK negara. Kita tidak boleh menafikan. Di sini juga tumpuan sektor buruh ataupun sektor pekerjaan. Dengan angka terkini yang Prof katakan tadi dan juga kita dapat dengar daripada Jabatan Statistik, 768,700 orang ataupun dengan kadar 4.8% pengangguran negara kembali meningkat berbanding Mei lalu. Jadi kewajaran Lembah Kelang ini diberi tumpuan khususnya untuk memberikan sedikit kelegaan kepada sektor ekonomi. Apa lagi? Ya, Prof. Ya, dalam konteks kesihatan kita mesti sedia maklum ada pasukan khas, Klang Valley-nya Task Force yang khusus untuk melihat kepada Klang Valley. Dan dalam konteks ekonomi, betul bahawa sebahagian besar daripada nadi ekonomi negara berada di Lembah Kelang, di Selangor, di Kuala Lumpur dan juga mungkin juga di Seremban Negeri Sembilan. Ya. Jadi saya bersetuju bahawa kita perlu memberi penumpuan yang lebih khusus dan seperti yang saya sebut tadi, sebab itu dalam konteks pemberian vaksin terutamanya memang kita telah lihat berlaku satu peningkatan lipat kali ganda dalam masa beberapa minggu sahaja. Dan we continuously engage industri-industri di ibu kota ini, di Lembah Kelang dan memastikan mereka secepat yang mungkin dapat beroperasi. Kita juga nak pastikan, Haji Nazri, bahawa apa yang kita laksanakan ini sebenarnya dilihat oleh seluruh dunia. Jadi berarti pada pelabur-pelabur mereka melihat bagaimana kerajaan Malaysia menangani episod ini, menangani pandemik ini dan bagaimana kita mengendalikan, bagaimana kita berkomunikasi dengan sektor industri dan sebagainya. Jadi penting sekali. Sebab itu dari pejabat saya, Datuk Seri Muzaffar dan saya percaya di MITI, Kementerian Kewangan juga, kami meningkatkan libat urus pertemuan dengan chambers ataupun dewan-dewan perniagaan luar negara dan dalam negara dibuat hampir setiap minggu berterusan. We met all the German, the Dutch, American, Jepun, Korea dan juga Malaysia, Dewan Perniagaan ya, dan juga Dewan Perdagangan China, Dewan Perdagangan India. Jadi kita buat very intensive engagement. Tapi kita harap satu keputusan yang lebih jelas dapat dibuat dan insya-Allah saya rasa kita bergerak ke arah itu dan hopefully kita akan dapat lihat pembukaan yang lebih mungkin melegakanlah dalam masa yang terdekat. Kita harap begitulah.
Okey, terima kasih Prof. Banyak perkara yang mungkin kita boleh jelaskan lagi ataupun perbincangkan lagi mungkin dalam sesi yang lain pula ya Prof. Terima kasih Profesor Tan Sri Datuk Seri Dr. Noazlan Ghazali, Pengarah Eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi ataupun EAC. Sekian agenda Wani dari World Trade Center. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.